bumi sebagai sfera. Kalau dalam paper 1 dia lebih kurang 2 atau 3 soalan. Tetapi kalau di dalam paper 2 dia ada soalan, satu soalan iaitu yang nombor 16 kalau saya tak silap, dan yang membawa kepada 12 markah. Okey. Dan dia adalah soalan pilihan. Kalau tak nak jawab dia pun boleh. Boleh jawab untuk yang lain tu. Kerana soalan ini pun tak semestinya boleh juga. Dia bergantung kepada sejauh mana otak awak boleh imagine. Itu je. Ini pun dia imagine juga. Okey, sekarang kita tengok atas ini sebagai north, yang di bawah ini sebagai south, iaitu selatan, utara, selatan, kemudian dia timur, east east, west. Saya bukan pasal apa saya buat NESW ni. Ini adalah east, ini south, ini west. Okey. Utara dengan selatan kita tak tertukar. Yang kita tertukar adalah selalunya adalah timur dengan barat sebab kita tak ingat timur kanan ke barat kanan. Okey, sekarang apa yang saya ingat selalunya saya ingat ini NES. T lah. Bukan NES. Kalau tak NES pun kita kenalkan sebagai news lah. Ataupun awak ingatkan dia sebagai news. Tetapi saya buat NESW. S sebab south di bawah. Yang awak kena ingat bahawa N dahulu baru pergi kepada east sebelah kanan. Kadang-kadang saya ingat news. Okey. News bermaksud E sebelah kanan, S di bawah, W mesti sebelah ni. Sebab E dengan W dia setentang. N dengan S pun dia setentang. Dia atas bawah, E dengan W adalah kiri kanan. Ini yang paling kena ingat. Okey? Faham kan sekarang di mana kawasan kiri kanan dia? Faham. Okey, ini mesti E, ini mesti S, ini mesti W, west. Okey. Ikutlah kalau awak nak kata sana timur ke utara, selatan. Kalau ini ke tidak utara, ini adalah timur, ini tetap selatan, ini adalah barat. Ikut sukalah awak nak ingat macam mana. Okay. Di dalam bulatan, dia akan ada dua bentuk garisan. Dia ada dua bentuk garisan. Yang pertama, garisan yang ke bawah begini. Ini adalah garisan yang ke bawah macam ni. Okey, macam tu. Iaitu bila kita lukis satu bulatan, dia ada satu garisan yang macam ni. Yang macam tu. Okey, garisan ini kita panggil sebagai longitude. Garisan ini kita panggil sebagai longitude. Okey, dan kita ada satu lagi garisan yang melintang. Yang melintang ni dia adalah bentuk macam ni. Macam ni. Tak kisahlah macam mana. Okey, lepas tu dia ada tengah, lepas tu dia macam ni. Okey, yang ini kita panggil sebagai latitude. Dia ada dua jenis garisan. Okey, kalau kita tengok berdasarkan gambar yang ini, okey, ini adalah latitude. Yang begini adalah latitude. Okey, yang ke bawah begini, yang ke bawah begini adalah longitude. Okey, ini semua longitude. Longitude itu adalah longitude. Okey. Longitude dengan latitude. Okey. Longitude ini bila yang ini kita akan mengukur daripada ukuran timur dan barat, E ataupun W. Longitude kita akan ukur timur atau barat, tetapi latitude ini kita akan ukur sama ada daripada N ataupun S. Itu dia punya nak ukur. Tetapi yang paling susah sekali bila gambar dia kita nak ukur, kita tengok gambar yang lain Saya tengok contoh. Saya besarkan gambar yang ini. Nampak Ini ada latitude. Sebelah ini adalah latitude. Seperti yang saya kata, latitude adalah satu garis yang melintang. Tetapi bila garis yang melintang, kita mengukur berapa tinggi dia daripada, dengar berapa tinggi garisan tersebut daripada garis ekuator. Ini kita sebut sebagai ekuator. Sebagai ekuator.
sebagai ekuator, iaitu gerak bumi. Gerak ke? Dia macam tu. Kalau satu bulatan tu, dia yang ini ni, yang bahagian yang tengah tadi tu kita sebut sebagai ekuator. Ataupun satu bulatan bumi yang penuh. Kenapa saya kata satu bulatan bumi yang penuh? Kalau saya buat satu bulatan bumi yang macam ni, anggap ini adalah bumi yang bentuk sphere. Kalau kita potong, saya nak potong garisan ini. Ini saya potong. Garisan ini saya potong, macam kita potong buah tembikai. Bila kita potong dan kita tengok dalam bentuk keratan rentas dia, okey, saya bukakan dia, maka dia akan dapat, yang ini saya akan dapat sebesar ini. Yang ini saya akan dapat sebesar ini. Faham tak besar apa benda yang saya cakap? Faham. Bila kita potong buah tembikai tu kan. Lepas tu yang ini kita akan dapat sebesar ini. Yang ekuator ini kita akan dapat yang paling besar. Selepas tu barulah kecil balik, pergi balik. Lepas tu barulah cantum, jadilah bumi. Itulah maksudnya. Maka yang ini kita sebut sebagai ekuator, iaitu yang paling tengah dan paling besar. Ekuator itu sepatutnya dia bersaiz bumi yang sebenar. Okey, dan dialah mempunyai diameter pusat bumi. Okey, di sini tengah-tengah ini kita panggil sebagai pusat bumi. Okey, pusat bumi ini adalah diameter dia. Ini adalah diameter, ini adalah diameter, ini adalah diameter. Iaitu dia pusat bumi, dan diameter dia tu adalah yang paling besar di dalam keseluruhan latitude tadi. Ini latitude yang lain, ini latitude yang lain, ini latitude yang lain. Okey, tetapi yang bawah inilah kita sebut sebagai ekuator, iaitu yang tengah-tengah bumi. Setiap bumi dia akan ada tengah, dekat tengah dia lah. Tengoklah Malaysia bahagian mana. Malaysia bahagian tengah-tengah ini kan. Okey, seterusnya kita pergi balik kepada yang bentuk ini. Bila ekuator, awak kena faham bahawa di sini dia akan ada satu pusat bumi. Pusat bumi dia akan ada di tengah-tengah. Okey. Apa yang dia ukur latitude ni tadi? Latitude dia mengukur ketinggian ini ya. Ini daripada horizontal line ini, katakanlah kita nak ukur dekat sini. Maka kita ambil daripada pusat bumi, tarik ini, tengok berapa sudut. Kita ukur sudut tersebut. Katakanlah tak naklah ukur sudut ni, nak tengok sudut ini. Sudut ini dia akan jadi macam ni, maka inilah sudut dia. Sudut semestinya daripada garis horizontal yang ekuator tu tadi. Garis horizontal. Contoh, saya kata sudut ini katakanlah 30. Maka di sini garisan ini ya, garisan yang ekuator tersebut, garisan itu nama dia adalah 30 darjah utara sebab dia ke arah utara. Macam tu. Okey, bagaimana kalau garis dia berada dekat sini? Contoh saya letak tanda dekat sini. Saya nak dekat sinilah garis dia. Okey, letak garis dia dekat situ. Kat mana nak ukur? Adakah ini nak pergi ke sini? Okey, sama juga. Daripada ini kita pergi ke sini. Tapi kita nak tengok macam susah kan? Tapi kena ingat, garis ini di sepanjang garisan ini, di sepanjang garisan itu dia berkongsi latitude yang sama. Kalau awak nak ukur garis itu, garis ini, kalau katakanlah garis tersebut ini pergi ke sini, katakanlah saya kata 40 darjah, maka ke garis ini pun 40, ini pun 40, ini pun 40 sebab dia di bawah tu bulatan. Itu maksud dia. Awak kena bayangkan benda tu adalah sebagai bulatan. Dia jadi macam tu. Jadi dia 40, maka di sepanjang garis ini akan jadi 40 darjah selatan sebab sini utara, ini selatan. Okey, nampak tak? Kita tengok dekat latitude tetapi kita ukur tetap naik atas turun bawah. Bila-bila masa untuk latitude, okey, latitude mesti diukur daripada garis ekuator.
mesti diukur daripada garis ekuator. Contoh, saya tengok. Kita pergi pada gambar sebelah. Gambar ini Awak sekarang kena faham siapa latitude, siapa longitude. Longitude saya tak sentuh lagi. Saya hanya kenalkan. Longitude yang garisan yang menegak ke bawah. Tetapi ini dulu saya nak tengok latitude. Latitude ini, sepanjang bulatan ini adalah latitude. Bagaimana dia dapat, okey. Bagaimana dia dapat 30, 40, 50 dekat situ? Iaitu dengan cara dia mengukur benda ini, kalau ikutnya ini adalah ekuator dia. Ini adalah ekuator dia. Ekuator dia ni adalah sampai ke belakang. Dia adalah sampai ke belakang dan dekat sini dia ada satu pusat bumi. Daripada pusat bumi inilah yang dia ukur bagaimana dia dapat 10, dia dapat 20, dapat 50. Dia dapat macam tu. Kata saya ambil macam ni contoh. Saya pergi balik kepada gambar ni sebab dia ada line. Okey. Saya pergi balik kepada pusat bumi. Pusat bumi dia tadi di mana? Di sini. Okey. Itu pusat bumi dia. Katakanlah di sini dia punya tengah-tengah. Okey, ini keratan Bila ini di tengah, katakanlah saya kata 10 dekat situ. Ini kalau pergi dekat sini, situ berapa? Kalau situ dia kata 20, garisan yang kedua 20. Jadi sini 20. Kalau sini berapa? 40. Ini berapa? Kalau sampai atas, dia akan jadi 90. Macam tu. Bagaimana kalau ukur sebelah sini? Sama juga. Ini pun 20, ini pun 40, ini pun 60, macam tu. Ini tengoklah berapa yang dia beri. Tetap ukuran dia sama, diukur daripada garisan yang tengah ini. Cuma beza kalau sebelah atas utara, kalau garisan yang sebelah bawah akan jadi selatan. Okey, boleh faham tak ni? Boleh. Boleh Okey, sekarang saya nak cuba tanda dekat bentuk ini. Katakanlah point saya dekat sini. Okey, saya nak tengok siapa masuk jap. Okey, jap. Katakanlah point saya dekat situ. Okey, saya dah tanda dah dekat sini. Okey, cuba sebut pada saya berapa latitude dia. Latitude. Yang kuning ke cikgu? Yang cikgu tanda kuning tu ke? Yang tanda kuning, 60 knot. Berapa puluh? 60. Mana 60? 50 kan? Oh, 25. Tak faham. 50. Nampak tak? Kalau ikut garisan dia sini, ini 50. Jadi garisan kuning yang itu adalah 50 darjah utara. Dia akan jadi 50 darjah utara. Boleh faham tak ni? Boleh. Okey. Katakanlah saya nak cari garisan lain. Saya nak garisan ni. Yang hijau yang saya tanda tu. Berapa? 90 darjah barat. 30 darjah. 30. 30. Sorry. 30 darjah utara. Saya tak okey, 30 darjah utara. Saya tak ajar lagi pasal timur barat Sekejap lagi kita buat. Okey Boleh Okey, katakanlah saya nak garisan ini. Titik tersebut. 20 selatan. 20 darjah Selatan. 20 darjah selatan. Okey, boleh faham kan? Itu 20 darjah selatan. Memang yang ini senanglah sebab dia dah label. Dia tak label. Okey, sekarang ekuator dah faham kan? Ekuator pula. Latitude mesti garisan yang bulatan yang secara melintang itu yang diukur. Di sepanjang garisan yang melintang tu nilai dia akan sama je. Itu yang kena faham. Okey. Kalaulah contoh dekat sini kita katakanlah sebab dia tak cakap pun berapa. Kalau macam ni. Satu garisan ini, semua point itu mempunyai sama sahaja dia punya latitude dia. Walaupun dia duduk sebelah belakang ke sebelah depan ke, sebab kalau dia ukur daripada tengah-tengah ni,
kalau dia ukur daripada pusat bumi, dia tetap bernilai sama. Okey, habis pasal latitude. Faham kan? Latitude mesti utara atau selatan. Selepas ekuator, okey, ini ekuator dekat tengah. Sebelah atas ini akan jadi utara, sebelah bawah ini akan jadi selatan. Siapa duduk sebelah atas? Utara. Sebab siapa yang duduk sebelah bawah? Selatan. Dia jadi macam tu. Okey. Seterusnya kita nak pergi kepada longitude. Longitude adalah kalau berdasarkan gambar yang sebelah ini, dia dah nampak macam tu. Okey? Dia dah nampak bentuk yang mesti secara menegak ke bawah. Okey. Walaupun menegak ke bawah, dia kena guna juga. Okey, sekarang tadi jikalau latitude kita ukur daripada ekuator, iaitu ukur daripada sini kan? Itu kalau latitude tadi kita ukur daripada sini. Okey, itu mesti diukur daripada ekuator, iaitu hanya tengok naik atas turun bawah je, iaitu syarat wajib horizontal. Sudut mesti horizontal. Contoh awak kata sudut ni, saya kata berapakah sudut yang ini? Contoh. Kemudian awak pun kata, oh dekat sini katakanlah dia bagi 10. Sudut sini berapa? Katalah saya nak tahu yang ini, garis yang ini berapa? Maka dia akan jadi 80 darjah utara. Faham? Walaupun dia bagi 10 yang sikit tu. Sebab dia tidak boleh diukur daripada yang menegak. Mesti diukur daripada garisan ekuator. Okey. Sekarang untuk Greenwich, untuk meridian, longitude. Untuk longitude, dia juga ada satu garis untuk ukur. Garis untuk ukur di mana garis tersebut adalah 0 darjah. Garis Khatulistiwa. Apa dia? Khatulistiwa line tu. Ya. Yang okey. Yang khatulistiwa tadi adalah ini, ekuator tu tadi. Oh, okey. Okey. Khatulistiwa tu adalah ekuator tadi. Iaitu pada garisan tersebut dia adalah 0 darjah. Boleh faham? Tetapi untuk kita punya yang ini, kita Malaysia khatulistiwa ya. Okey, sekarang ini longitude macam mana? Longitude dia ada satu garisan yang kita panggil prime meridian. Yang ini dalam tetapi kita sebut sebagai Greenwich meridian. Kalau bahasa maths kita sebut Greenwich meridian. Yang prime meridian ni maksudnya meridian utama. Greenwich meridian. Apakah Greenwich meridian? Okey. Greenwich meridian ni dia adalah 0 darjah. Di mana ada Greenwich meridian ni? Dekat London. Awak perasan tak kalau awak buka komputer kan, awak punya masa awak adalah GMT 8. GMT 8. Apa benda dia ukur GMT 8 tu? Okey. Jadi 8 tu dia ukur daripada di London tu 0. Kita yang ke-8. Macam tu lah. Perbezaan kita plus 8. Kita GMT 8 kan? GMT plus 8, betul? Kan? Kita punya masa. Awak tahu tak apa benda saya sebut GMT 8 ni? Tahu. Masa kita adalah GMT plus 8. Ada setengah orang, masa dia GMT plus negatif lah. Kadang ada setengah orang kurang daripada kita. Faham? Jadi sekarang di mana dia ukur ni? Iaitu dia ukur daripada Greenwich meridian di mana dekat 0 darjah. Itu 0 darjah. Ini adalah paksi untuk ukur. Saya tak tahu kenapa dia letak kat London dia punya garisan ni. Okey. Jadi kena tahulah ini adalah garisan Greenwich meridian di London tersebutlah. Selalunya dia akan labelkan dalam gambar. Okey, sebenarnya dia ni mengukur apa benda? Okey, kita tengok. Dia ukur apa? Katakanlah saya kata kalau inilah 0 kan. Katakanlah saya kata garisan yang dekat luar ini 70. Katakanlah saya kata 70 Katalah situ 70. Tapi saya tak tahu 70 yang di bahagian luar. Cara ukur dia macam ni kalau 70 di sini, saya buat satu lukisan yang macam ni.
Ini ibarat satu selarian latitude tadi. Ini. Okay. Saya buat dalam bentuk yang macam tu. Boleh faham kan? Sebab dia adalah benda yang sangat susah saya nak gambarkan. Katakanlah saya ukur macam tu. Garisan dia, saya kata tadi berada dekat sini. Okey, saya nak ukur daripada mana? Iaitu kita kena tengok dekat tengah ni. Okey. Okey, saya ambil macam ni ya. Contoh okey, macam ni tadi. Ini adalah Greenwich Meridian. Okey. Bila situ Greenwich Meridian, dia kata 70 dekat situ. 70 darjah sebelah sana east. East apa? Timur. Bermaksud bila dia kata di sini adalah 70 darjah, 70 darjah timur di sini merujuk kepada sudut di dalam ini adalah 70. Faham? 70 daripada Greenwich. Yang sudut ni di mana berlaku? Pada selarian latitude dekat sini. Ini dia akan ada dekat tengah, dia akan ada tengah macam ni. Okey, tetapi dia ada satu garisan ini adalah 70 darjah. Maka itulah 70 darjah dia. Bila situ 70 darjah, garisan yang panjang ni kan 180, maka sini baki berapa? 110. 110. Maka bila sini 110, garisan dekat sebelah sini adalah 110 darjah tetapi dia barat. West. Barat. Sini akan jadi barat. Iaitu bila sini 70 dah timur, maka sini akan jadi 110 di sebelah kiri, itu akan jadi 110 barat. Faham? Faham. 110 barat. Itulah maksud dia. Dia jadi macam tu. Jadi kita hanya ukur, dia ni berapa, dia ni berapa. Kena tengok. Jadi dia tak kisah. Katakanlah awak dapat tadi sini 110 barat. Katakanlah saya tanya berapa garisan sini? Latitude dia tetap 110 barat. Kalau saya nak sebelah sini berapa? 70 darjah timur. Faham? Boleh faham tak apa benda saya cakap ni? Boleh. Boleh kan? Itu adalah dia punya cara dia, macam mana kita nak tahu dia punya cara selarian dia. Okey, sekarang dah boleh bezakan kanan kiri. Kalau untuk longitude kita akan ukur kanan kiri. Okey, sekarang kita pergi balik kepada gambar ini. Dia ada sebut equator tak kat sini? Dia sebut okey. Untuk gambar yang ini, dia prime meridian dia ataupun Greenwich meridian dia adalah garisan ini yang dia bagi dekat sini ni. Ini ya. Ini garisan yang ini. Ini adalah Greenwich meridian, atau kita tengok yang mana dia tulis kosong. Nampak tak dia tulis kosong? Kosong di sini refer kepada dia adalah Greenwich meridian, dan dia pun cakap dekat sini ini adalah prime meridian. Di sini kalaulah saya kata apakah titik di sini? Di sini ya. Itu adalah titik itu adalah 0 darjah utara, 0 darjah, dia tak ada utara selatan yang ni ya. 0 darjah dan kosong lah. Sebab dia di situ dia permulaan. Dia nak kata timur pun tidak, nak kata selatan pun tidak. Dia adalah pada 0 darjah. Maka itu adalah 0 darjah. Okey, sekarang saya akan letak point saya pada mana-mana tempat dan awak kena tentukan berapa dia punya latitude dan longitude. Okey, point saya di sini. Berapa longitude, berapa latitude? Mana tu? Ni, yang saya letak ni. Oh, Point. ya. Tengok dekat situ. Tengok dulu nak bagi faham. 20 knot. 20 darjah utara, 40 timur. 40 timur. Okey, boleh faham? Boleh. Utara, 40 timur. Okey, katakanlah saya nak letak pada titik ini. B. 30 darjah utara. 30 darjah utara. 80 darjah barat. 80 so. 30 kan? 30.
30 lah, mana ambil 80 pula? Bukan tu dah utara. Bukan untuk langit. Dia bukan utara, dia bukan utara. Okey, silap. 30 darjah yang dekat sini, 30 darjah selatan. Jadi, kemudian dia punya timur barat. Hijau bawah ni ke saya nampak hijau di atas. 30 darjah barat. Hijau mana? Kat atas lagi satu sebut. Okey. Lagi 30 darjah barat. Dia cara ambil dia macam tu. Boleh faham tak? Macam mana cara kita nak ambil timur barat, timur barat? Okey, boleh faham kan? Okey. Itu adalah yang basic dia. Faham basic siapa equator, siapa prime meridian ni. Yang prime meridian ni dia sebenarnya Greenwich meridian. Okey, cuma dalam kalau saya dekat Google dia selalu dia guna prime, tapi kalau bahasa kita guna Greenwich meridian. Okey, sekarang dah kita pergi kepada kita nak pergi kepada soalan ya. Saya nak pergi kepada bentuk-bentuk soalan. Ini Okey, sekarang berdasarkan soalan ni. Dia ada jawapan. Saya tak naklah bagi jawapan. Okey. Dalam rajah O ialah pusat bumi lah. Dia bagi juga jawapan dia. Tak. Dia tak bagi. Okey. Dalam rajah ni O ialah pusat bumi diberi bahawa baru tak nampak jawapan dia. Okey. Dalam rajah dia kata O adalah pusat bumi. Faham kan? Dia di tengah-tengah. Kemudian diberi bahawa U dan S adalah kutub utara dan kutub selatan masing-masing. Dan UKS ialah meridian Greenwich. UKS, mana UKS? Jadi Greenwich meridian dia ni, dia akan tukar-tukar ikut suka dia je. Dia letak kat belakang lah, dia letak kat depan je. Tapi awak mesti faham bahawa bila dia kata ini adalah Greenwich meridian, automatik awak kena faham sebelah sana adalah timur, sebelah ini adalah barat. Kena faham macam tu. Sebelah kanan dia adalah timur, sebelah kiri dia adalah barat. Okey. Sekarang dia tanya, nyatakan longitude bagi apa? P. Ni semua dia nak longitude Longitude bagi P. Mana P? Okey, sekarang 45. Berapa longitude bagi P? 45 barat. Darjah barat. Betul? Tu pandai dah. Senang kan? 45 darjah barat. Okey, sekarang dia kata Q berapa? 25 tu. Pasal apa Q 25? 55. 55. Tak nampak Tapi dia kat tengah tu. Dia bukan kena bahagi dua tak ya? Okey, kenapa tak bahagi dua? Kena kosong. Kosong dia kat mana? Kosong kat tengah. Okey. Tu dia Kosong dia, okey saya faham. Okey, kosong dia dekat sini. Ini Greenwich tadi kan? Greenwich ni dia. Garisan Greenwich ni dekat sini. Faham tak? Dia bukan di tengah. Dia faham. Dia ibarat dia Greenwich UOS. Okey, dia memang UOS tu dia di tengah. UKS itu yang Greenwich, tetapi dia akan ibarat jadi macam kembang lah. Ini yang lain, sebelah lain. Jadi bermaksud sudut dia adalah ini ya. Awak kena faham, buah tembikai kalau potong daripada sisi lah. Macam mana dia ada tengah pula? Dia tak ada satu garisan pun di tengah. Yang tengah ni adalah di pusat. Boleh faham kan? Pusat bumi tu. Okey, jadi dia Q itu adalah 55 darjah timur. Okey, sekarang R. Okey, kalau dapat R baru faham. 135 darjah timur. Okey, 135 darjah timur. Bagaimana kita dapat? 180 tolak dengan 45. Ya, jadi akan dapat 135 darjah timur. Faham tak macam mana kita dapat dia macam ni Okey. Faham kan? Firdaus faham tak? Slow sikit. Okay. Nampak tak dia macam ni? Kita ada satu garisan yang macam ni.
Okey, bila dah dekat sini adalah 45, kena ini 45, so baki dia adalah 180 tolak 45, dapat baki. Jadi dapat baki dia di sini adalah 135 darjah timur. Okey, sekarang saya nak tahu T. Berapa longitude bagi T? 55 darjah timur kak? Ya, 55 darjah timur juga. Sebab T ini berada di dalam satu garis meridian yang sama. Satu garisan yang ini. Dia sama kan? Longitude yang sama kan? Sama. Dia dengan Q. Maka T ni sebenarnya dia diukur daripada dekat atas ni. Dia diukur dekat atas ni. Iaitu bukaan dia macam ni. Inilah 55 untuk T. Tetapi dia hanya menggunakan dia punya sudut yang di bahagian bawah lah. Itu maksud dia. Boleh faham kan? Okey, kita next itu dia kira betul tak kita kira? Kan? Betul dah. Sekarang kita nak cari ini beza longitude pula. Sekejap, saya nak cari yang longitude tak nak dah faham dah. Okey, yang ni dia suruh cari beza ya. Tak apa, kita jumpa soalan beza sekejap lagi kita buat. Kita tengok yang ni pula. Ini adalah untuk ni latitude. Latitude mesti diukur daripada garisan khatulistiwa. Macam Megat kata, betul ke garisan khatulistiwa? Garisan khatulistiwa inilah kita sebut sebagai equator. Okey. Sekarang ukur P. Cari latitude bagi P. Berapa? 25. 25 darjah Timur. Selatan. Selatan. Okey. Jangan salah. Latitude atas bawah utara selatan. Jadi dia akan dapat 25 darjah selatan. Okey, Q. $25 darjah utara. 50 Ayo. Lagi 50 darjah utara. Ya. Faham kan Zahim? Kenapa 50? Iaitu 25 darjah. ini dengan ini. Okey. Dia dah 40, jadi baki 50. Syarat tak boleh diukur daripada garisan yang tegak. Kena ukur daripada ekuator. Maka 50 darjah apa dia tadi? Utara. Sebab di atas garisan khatulistiwa. Okey, R mana R dia? Okey, R dia dekat situ. R berapa? Saya nak tanya. 40 darjah utara. Salah. R bukan sama dengan Q tempat dia. Iyalah, sama 50 darjah utara. 50 lah. Alah. Tak ada sama link. Boleh jawab 40 juga. 50 darjah utara. Sebab garisan dia ni kalau kata Q ni 40, di sepanjang ini adalah 50 di sepanjang garisan adalah 50. 40 tak boleh ambil sebab 40 itu diukur daripada menegak. Dia mesti daripada ekuator. Dah boleh. Okey, ada lagi kot ukur. Okey. Dah habis latitude. Boleh longitude faham, latitude faham. Sekarang baru boleh kita combine. Okey, ini kita nak combine kedudukan titik. Combine, titik yang di-combine adalah dia ada latitude, dia ada longitude. Iaitu dia ada utara selatan, dia ada timur barat. Jadi mesti ditulis sudut mesti ditulis sama ada utara selatan dan yang kedua sudut mesti ditulis timur atau barat. Itu cara menulis dia. Sekarang dia kata cari kedudukan setiap titik berikut P. Mana P? Okey, P dekat situ. Dia ada sebut UGS adalah meridian. Okey, UGS adalah meridian. Okey. Saya kira satu Saya kira P Okey. Saya kira satu. Bila dia kata di sini adalah 110 timur. Ini dia kata 110 timur. Okey, maka saya nak lukislah. Saya guna yang bawah ni.
dia dah buat bulatan yang bawah, jadi saya buat center dekat bawah, maka saya pun tarik dekat tengah ni. Sini, ini adalah 110. Faham? Situ adalah 110. Sebab sini garisan ini automatik kosong darjah. Maka 100 kita kena cari, first kali kena cari siapa yang dah ada timur barat tu tadi. Okey. Sekarang ini adalah kosong darjah, maka ini adalah 110. Maka kalau garisan ini 110, P ini juga adalah 110 darjah timur. Faham? Sebab dia ke arah kanan. Sekarang kita nak tahu berapakah latitude dia. Bila latitude nak tak nak kena ukur daripada pusat bumi. Pusat bumi kita cari siapa yang dah ada nilai. Yang dah ada nilai dia kata ini 60 darjah utara. Garisan ini 60 darjah utara Maka kita naik macam tu, dia akan jadi dia ni adalah 60 darjah utara. Maka apakah nilai T tadi? Nilai P 60 darjah utara. 60 darjah utara, 110 darjah timur. Okey, boleh faham? Boleh. Sekarang cuba tentukan berapa Q dan berapa R punya kedudukan. Q 50 darjah selatan. 50 darjah selatan. 110 darjah utara, timur. Okey, 110 darjah timur. Okey, betul? T pula R. R 60 darjah utara, 70 darjah barat. 60 darjah utara, 70 darjah barat. Okey, faham tu? Faham kan kenapa kita ambil 70? Walaupun dekat sini dia punya dekat atas tetap sama ini tetap 110, ini adalah 70. Macam tu lah. Boleh kan? Tak adalah saya kata susah sangat ke? Tak kan? Boleh kan? Boleh. Faham kan? 180, okey. Kalau dalam ni dia tunjuklah itu tolak-tolak, jadi awak faham lah macam mana nak tolak. Okey, boleh kan? Saya nak pergi kepada sedikit okey. Kalau nak kira jarak, boleh saya pergi kepada jarak? Dia boleh. Kita tempat nak cari dah boleh, sekarang kita nak kira jarak. Dalam rajah ABC ialah 4 titik pada permukaan bumi. Hitung jarak dalam batu nautika di antara A dengan B. A dengan B mana? Mana A, mana B? Okey. Sekarang, bila nak jarak, paling senang sekali ialah jarak tu kita terus kena darab dengan 60 je. Ni nampak? X darab dengan 60. X darab 60. Berapa darjah? Darab dengan 60. Iaitu berapa ukuran darjah di bumi? 1 darjah di bumi sebenarnya sama dengan 60 darjah di apa dia tu kita nak cakap Batu nautika. Dalam batu nautika tu lah nak cerita kena darab dengan 60. 1 darjah tu kena darab dengan 60 baru dapat dia punya jarak di antara 2 titik. Okey, sekarang dia kata A dengan B. Bila kita nak cari jarak, kita kena cari perbezaan dia. Okey, sekarang tengok cara saya lukis perbezaan dia. A, B, C, D, dia kata A dengan B. A dengan B ini, bila kita nak cari jarak, nampak tak? Dia lalu pada longitude, iaitu lalu daripada titik atas turun bawah. Dia bukan daripada kiri kanan. Boleh faham kan? Atas ke bukan kiri kanan. Dia ada perbezaan. Lalu pada latitude dan lalu pada longitude. Kalau ukur jarak yang lalu macam ni, lalu begini, tak ada masalah. Yang masalah dia nak lalu pergi kanan kiri tadi. Sekarang kita dah faham dia nak ukur daripada A pergi B. Okey, bila A pergi B, automatik kita kena ukur kosong darjah dekat sini kan. Saya lukis bagi penuh sedikit dia punya kat situ. Maka saya akan ada ekuator dia dekat pusat bumi. Maka kita kena tahu berapa sudut di tengah-tengah ini.
Faham? Saya kena Tambah, tahu berapa sudut. Tambah. Kena tambah. Faham kan? Tu faham lah tu. Okey. Jadi kita kena tahu, saya katakan macam ni. Saya kata kita ada garis macam ni, kita ada garis macam ni. Kita kena tahu berapa sudut di sini. Sudut di sini berapa saya nak tahu? 50 selatan. 50. Jadi bila dia kata 50 selatan bermaksud di sini sudut yang sebenar dia 50. Jadi berapa sudut di sini? 65. 65. Jadi kalau kita lukis gambar dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi macam ni. Sini adalah 50, sini adalah 65. Maka 65 tambah 50 adalah 115. 115 darablah dengan 60 sama dengan berapa? Kalkulator. Kalkulator tak ada. 115 darab dengan 60 sama dengan 6900. 6900 batu nautika. Okey, boleh faham? Tulis BM je ke cikgu? Tulis selalunya kita tulis batu nautika ataupun nautical mile, tapi tulislah batu nautika. Penuh tak apa. Kadang-kadang ada je tulis batu nautika. Inilah kalau nak jadi kapten kapal ni. Jadi ni kena tahulah. Jarak dia berapa. Jadi kita ukur darjah di bumi. Darjah di pusat bumi. Baru kita dapat jarak di lilitan bumi. Kita ukur dia punya darjah di pusat bumi. Kita darab dengan 60 dapat di pusat bumi. Boleh faham tak ni? Apa benda saya buat sekarang ni? Boleh? Faham kan? Okey, saya padam yang ni sebab saya tak nak ganggu. Okey, formula dia apa? Formula dia hanya darab dengan 60 sahaja. Sekarang, C dengan D. Antara C dengan D pun kita kena cari dia punya jarak tu juga. Sekarang kita tengok. Jadi saya lukis bulat ini. Dia kata C dengan D kan? Jadi kita buat macam ni. Okey, berapa sudut di sini? Berapa sudut di situ? Saya nak tahu sudut tu dulu. Berapa? 40. 40 ke? Saya tengok. 40 tu bukan untuk longitude dah. 40 tu okey. Kosong kan juga. Okay. Dia jap. Okey. Saya padam balik. Pada soalan ini, sebab seorang kata 40, seorang kata 70. Pada soalan ini, ada tak dia sebut siapakah Greenwich Meridian? Dia tak sebut. Maka kita kena cari. Bila dia tak sebut, kita kena cari. Okey, bagaimana nak cari? Dia kata satu ni 40, satu ni 70. Tapi dia diukur daripada mana? Diukur daripada Greenwich. Sekarang kita buat. Kita buat macam ni. Ini dekat kosong ni kan? Faham kan? Dia bulat macam ni. Sekarang ini dia kata sini adalah 40. Bila 40 mesti mengukur 40 barat. Agak-agak sini betul tak 40? Lebih kurang lah. Maka saya agak di sini adalah Greenwich dia. Maka sebab ini dia kata 40. 40 mesti diukur daripada Greenwich. Kalau saya lukis macam ni, saya lukis bulat macam ni. Ini saya buat. Saya dah ada satu garis. Ini dia kata garis ini nama dia 70 darjah barat. Kemudian dia kata dekat sini ada satu garis 40 darjah barat. Jadi di mana diukur? Kalau di sini pun 70, dia mesti diukur macam ni. Ini, mesti sini 70. Maka inilah akan jadi Greenwich dia 70. Okey? Maka dekat sini akan jadi garisan 40. Maka ini akan jadi garisan 40. Bagi sini berapa saya nak tanya? Ini. 50. Ini berapa? Ini berapa? 50. Kalau sini 40,
automatik di sini akan jadi 30. Boleh faham bagaimana dia jadi 30? Sebab dia diukur daripada Greenwich. Maka di sini akan jadi 30 perbezaan. Maka bila dia kata jarak daripada C dengan D, antara C dengan D tu kita kena cari dia punya jarak dulu. Jadi kalaulah dia kata macam ni tadi, okey? Dia kata macam ni tadi. Dia kata bulat macam ni, 140, maka ini adalah 40 ini dia diukur daripada sini, keseluruhan ini 70, maka baki dia 30. Katakanlah di sini adalah D, di sini adalah B kan? C. Maka berapa dia punya perbezaan jarak tadi? 30 kan? So 30 itulah yang didarabkan dengan 60. Sama dengan 1,800 nautical mile. Itu maksudnya. Boleh faham? Cikgu. Ya. Kalau kita buat tu kan sebab dia dua-dua kat barat kan. Kalau kita buat 70 tolak 40 dapat juga kan 30. Sebab dua-dua kat barat. Ya. Dia ada satu lagi kalau kita tengok perbezaan dia. Okey. C ini satu lagi. Cara dia adalah C ini adalah 70 darjah barat. D ini adalah 40 darjah barat. Apabila kedua-dua barat, kita kena tolak. Bermaksud 70 darjah tolak 40 darjah, kita akan dapat 30. So 30 itulah kita darab dengan 60. Boleh faham? Tetapi kalau garisan dia satu barat, satu timur. Okey, contoh saya buat titik yang lain. Saya buat titik yang lain Okey, 50S. Saya nak tahu katakanlah saya kata titik dekat sini. Titik ini dengan titik dia dah ada A, B, C, D. Saya kata titik E. Katakanlah saya nak tahu, titik E. Okey. Tak apa. Sekejap Saya buat dekat titik jarak ni sini dulu. Ini tadi kita ambil situ 30. Katakanlah saya nak tahu ini dengan ini. Berapa dia punya jarak tu, maka kita ambil baki. Baki dia tadi bermaksud kalau daripada ni kita akan ambil sinilah. Baki dia darab dengan berapa? 60. 60. Iaitu 180 tolak 30 darab dengan 50. Okey. Itu adalah garisan yang kita nak cari macam ni. Kita tengok kita contoh nak cari yang itu Dia akan dapat macam ni, betul? Okey, awak pun dapat macam tu. Ini faham kan? Ini 30 betul? Faham kan dapat 30 di situ? Baki di sini berapa? 150. Maka kalau jarak yang daripada titik yang pink yang saya buat tu, bermaksud itu adalah 150 darjah darab dengan 60. Dapat berapa? 150 darab dengan 60 sama dengan 9,000. 9,000 nautical mile. Okey, sekarang benda yang sama tapi saya nak kira daripada ini, titik ini ke titik ini. Dia macam bukaan sama, betul? Kalau saya nak buat bukaan dekat atas, kalau kita nak buat dekat bukaan ke atas, maka saya akan ada sudut macam ni juga. Kemudian saya akan dapat sini. Sini berapa? 150. 150. Okey, boleh faham lah tu. Tetapi ini yang saya kata bila kita nak kira daripada latitude yang berbeza. Awak nampak tak? Kalau piring dekat atas tu lebih kecil. Tak logik. Tak logik lah kita nak darab dengan 60 juga. Sebab piring dia lebih kecil. Okey, kan berbeza kan piring dia kan? Betul. Maka formula untuk mengira pada piring yang lain selain daripada ekuator, formula dia macam ni. Sudut berapa darjah, sudut ni tak kisah berapa-berapa, utara, selatan, sudut dia, sudut didarabkan dengan 60 didarabkan dengan kos apa benda? Kos tempat dia orang duduk. Kos berapa dia naik? Kalau 65. Kos utara ke selatan, sekarang kos dia berapa? 65. 65 darjah utara. So 65 darjah, sudut dia berapa?
150. Nampak tak perbezaan dia? 150 darjah darab dengan 60. 150 sebab dia punya sudut dekat sini adalah 150, dia sama je dengan bawah. Tetapi sebab dia berada selarian latitude yang berbeza, kita ada formula tambahan iaitu kena darab dengan cos. Bukan cos 65 saja, bergantung kepada berapa cos dia di bawah. Boleh faham tak? Okey, bagaimana kalau contoh saya nak kira antara ini dengan ini pula. Nak tengok awak faham ke tak? Kalau ini dengan ini. Ini dengan ini. Berapa jarak dia? Mana tu? Yang mana? Yang ini, yang hijau. Sudut yang daripada titik ni ke titik ni. Berapa sudut? Sama 150. 150 darjah darab dengan 60. 60 darab dengan Cos 50. 50. Okey. Faham lah tu? Yang kos dah dengan 50, kos 50 tu macam nak kira aku tak faham. Tekan kalkulator je lah. Tu dapat poin banyak tu. Tak apa. Itu jawapan dia. Okey. Tu guna kalkulator ya. 150. Jadi cuba kalau tekan kalkulator dapat berapa? 150 darab 60 darab dengan cos 50. 5785. Okey. Jadi awak akan dapat 5785 darjah 09 lah. Batu nautika. Boleh faham? Itu jawapan. Bagaimana cara kita nak ambil darjah? Daripada mana pergi mana? Siapa pergi siapa? Okey, sekarang bila kita kira jarak apabila melibatkan latitude, longitude yang tu tidak ada masalah. Sebab dia melibatkan bulatan yang besar. Okey, contoh saya padam dekat sini, saya tunjuk ini satu bulatan penuh. Faham kan? Kalau kita ambil daripada sisi ini, bulatan penuh tak? Penuh juga. Walaupun kita potong sebelah mana pun dia tetap penuh. Tetapi bila kita potong bumi tu macam ni, ini bulatan dia dah jadi kecil. Kan? Bila yang bulatan yang ini, jarak daripada yang begini, ini kena ada cos. Tapi kalau kita kira jarak bumi yang daripada macam ni, garisan begini, semua itu darab dengan 60 sahaja. Tetapi satu lagi yang kita darab dengan 60 saja adalah jarak bumi yang melalui ekuator atau garisan khatulistiwa. Bila lalu sahaja garisan khatulistiwa, dia punya nilai dia tetap darab dengan 60. Boleh faham tak ni? Faham. Nanti saya takut saya syok sendiri macam faham, tapi saya seorang yang faham. Saya takut itulah. Takut yang lain tak faham. Okey, jap. Saya nak tengok bentuk yang lain Contoh. Saya nak cari gambar ni. Okey. Okey, kita pergi dekat sini. Oh, ini senang je. Yang ni soalan mana pula? Okey, tengok yang ni. Saja nak test boleh dapat jawab tak? Ini soalan paper 1 ni. B B, sekejap saya tengok antara titik-titik A, B, C, D yang manakah mempunyai kedudukan 55 darjah utara dengan 0 darjah barat? UOS ialah paksi bumi. UOL, betul lah, UOS adalah paksi bumi. 55 darjah utara. D. Okey, jawapan dia adalah D. D kan? D. Okey. D. Sebab bila dia kata 0 darjah barat, siapa yang berada pada titik 0 darjah Greenwich?
C dengan D sahaja. Okey, C dengan D sahaja. Tetapi satu lagi dia kata 55 darjah utara. Antara C dengan D, siapa yang duduk dekat atas? D. D jawapan dia. Kenapa B tak boleh? B adalah satu titik. Dia adalah kosong. Okey? Dia adalah kosong darjah. Dia utara selatan ni dia kosong darjah. Bukan. Betul lah, dia tidak ada ni kosong darjah tapi dia ada barat kan. Di sini dia tak ada cakap barat. Dia memang ada ni sudut yang untuk timur tetapi dia tak bagi tahu dia ada sudut ke arah sana. Maksud B dia ada nilai. Okey? B atau timur dia ada nilai. Tapi dia adalah tidak naik sebab bila utara bermaksud sudut tersebut mesti di atas ke arah utara. Dia jadi macam tu. Okey. Dah, tu jawapan dia D. Okey, seterusnya ini. Ini dia punya soalan. Okey. Soalan yang paling susah adalah soalan yang tidak lukis. Siapa yang kena lukis? Kita lah. Kita lukis sendiri. Sekarang kita tengok Dia kata A 55 darjah utara dan 15 darjah timur. B ialah 2 titik pada permukaan bumi dan AB ialah diameter. Okey. Bila masa tidak diberi gambar, kita kena lukis sendiri. Maka kita lukislah begini. Tengok kita buat satu bulatan. Okey. Bila dah kita buat satu bulatan, dia kata 1 utara dan 1 timur. Okey, kita setkan dahulu. Okey, ini adalah pusat bumi. Ini kalau kita nak buat macam ni lah. Ini dia punya tengah dia macam tu. Sekarang dia kata dia adalah 55 darjah utara, bermaksud kita kena ukur daripada sini. Ini naik ke atas sedikit 55. Maka garisan ini, di sepanjang garisan ini adalah 55 darjah utara. Kita agak-agak aja. Tetapi 55 darjah utara dah, sekarang kita nak set siapakah dekat timur. Takkan kita nak set di mana Greenwich Meridian. Paling senang bila dia kata 50 darjah timur, awak terus jadikan garisan tepi ini sebagai 15 darjah timur. Kita letak siap-siap. Kenapa saya kata nak letak 15 darjah timur di situ? Supaya kita senang nak kira. Itu adalah sebagai kita punya panduan. Okey, sini 15 darjah timur, maka dekat atas ni dia mesti ada satu macam ni. Macam mana saya nak lukis Allah, langsung hilang saya punya bulatan. Aduh. Okey. Tak apa, saya lukis balik. Okey, ini saya ada satu garisan dia. 15 tadi saya dah pergi. Ini dia ada satu tengah dekat sini. 15 ini adalah dekat sini. Saya ambil sudut, inilah 15. Okey, itulah 15. Maka Greenwich saya dekat sini. Kalau saya tarik, dia mesti lalu dekat sini, dia mesti lalu dekat sini. Inilah lebih kurang Greenwich saya lah, macam tu. Ini 15, yang tadi 15. Dan kalau saya keluarkan ini saya kata Greenwich, ini adalah 15 tadi. Dah dapat dah. Dan dia kata B ialah 2 titik pada dia kata A dan B adalah 2 titik pada permukaan bumi dengan keadaan AB adalah diameter selarian latitude. Apa maksud selarian latitude? Kalau ini adalah equator, selarian latitude ni lah yang piring-piring tu. Itu semua selarian latitude, iaitu dia punya bulat dia tu tak sama dengan equator. Okey. Sekarang bila dia kata AB diameter, automatik kalau di sini A, siapa B? Sebelah sini akan jadi B. Sebab tu saya kata bila lukis, letak siap-siap dia sebelah satu hujung bumi, satu lagi hujung sana. Maka automatik ke sana adalah 180. Okey, boleh faham sampai setakat tu? Sekarang saya nak tanya, berapa koordinat B? 165 barat. 165 barat. 165 barat. Okey, betul. 165 barat iaitu cara dia 180
Kalau sini dah 15, sini adalah 180 tolak 15 dapat 165 barat. Sebab dia tanya longitude sahaja. Kalau dia tanya apakah koordinat titik B, maka kita kena jawab 55 darjah. Kalau koordinat kena jawab 55 darjah utara, 165 darjah barat. Faham? Tetapi dia tanya longitude, kita jawab 165 darjah sahaja. Okey, boleh faham tak? Cikgu, Ya. contoh lah, macam kalau kita terbagi koordinat, lepas tu kalau pemeta tanda, dia akan buat salah ke? Apa dia? Dia akan, contoh kita bagi 55. Bagi koordinat. Kalau dalam paper A tak ada masalah. Untuk paper B, tengoklah dia accept ke tak. Selalunya dia accept je. Bergantung kepada tahun tu punya skema. Okey? Bergantung kepada tahun tu punya skema. Kalau dia rasa dia bagilah. Kalau tahun tu semua jawab betul, awak je jawab 2 macam tu, dia potonglah markah. Dia bergantung kepada itu. Okay. Sekarang, ada satu lagi keyword dia. Diberi AC ialah diameter bumi. Tadi diameter selarian latitude. Sekarang diameter bumi pula. Apakah diameter bumi? Okey, tengok siapakah diameter bumi. Diameter bumi, kalau A dekat sini, siapa diameter bumi? Dia kena tarik lalu dekat center, pusing terus bawah. Sini adalah C. Inilah diameter bumi. Iaitu kita panah daripada A tu dia terus tembus pergi ke negara-negara lain, terus hujung bumi. Faham? Dia lalu tengah-tengah. Situlah C. Okey. Bila dia diameter bumi, dia kata kedudukan dia adalah sama dengan titik A tadi. Kalau A 55 darjah, dia pun 55. Tetapi 55 darjah apa? Selatan. Okey. Dia tanya apakah kedudukan bagi C? Kedudukan kan? Kedudukan ni bermaksud dia nak titik. Koordinat. Jadi berapa koordinat dia? 55 darjah selatan, 15 darjah barat. Salah. 165 darjah barat. 165 darjah barat. Faham tak Zahim? Ambil yang mana? Sebab garisan C tadi kan dengan B, nampak tak dia satu dinding dengan B? Nampak. Bila satu dinding dengan B bermaksud dia berkongsi yang barat. Dia tak ambil lagi yang timur. Macam tu. Faham? Kalau dia kata diameter bumi ni, kalau daripada selatan terus pergi barat, dari selatan pergi barat, selatan pergi timur, yang timur pergi barat. Dia memang totally berbeza. Okey. Boleh faham tak? Sekarang. Okey. Sekarang dia kata hitung jarak terpendek, sebab gambar yang saya lukis ni memang tak cantik lah. Dia ada gambar dia dekat sebelah kot. Saya rasa dia ada lukis. Ni. Okey. Dia kata hitungkan jarak terpendek. Saya guna gambar saya lah. Awak fahamkanlah juga. Hitungkan jarak terpendek dalam batu nautika dari B ke kutub utara. Mana B dia tadi? Okey, B. Bila dia kata B ke kutub utara, bermaksud dia kata B dia kat sini kan? Dia nak pergi ke kutub utara. Mana kutub utara? Jarak terpendek. Bila dia sebut jarak terpendek, maka ini ke sini dia kena ukur. Okey, macam tu. Sekejap Saya padam tapi dia tak ni. Bila dia nak jarak terpendek, bermaksud dia nak sini. Ini ke sini. Berapa dia punya jarak? Jadi bila nak ukur jarak di pusat bumi, nak tak nak kita kena ukur jarak dia di sini. Berapa jarak di sini? Sekarang saya nak tanya, berapa jarak dekat situ? 35. 35. Bagaimana dapat? 90 tolak 55. Ya, jadi akan dapat di sini 35. Maka 35 darjah darab dengan 60 dapat jarak terpendek. Boleh faham? Itu je. Soalan bumi ni kalau awak faham bagaimana dia bergerak, senang je. Yang susah kalau tak faham. Okey, sekarang. Jadi jarak dia dah dapat. Jarak B ke kutub utara. Itu masuk jarak terpendek Seterusnya kita pergi ni. Jarak terpendek tadi
kita lalu ke sini. Tapi syarat dia awak tak boleh lalu sudut dia tetap kena ambil sudut, tak boleh ambil sudut dekat sini. Kena ambil sudut daripada pusat bumi, baru jarak terpendek. Awak tak boleh sibuk, boleh tak buat 90, tak boleh. Kena ambil daripada bawah juga pusat bumi bila jarak terpendek. Faham? Mesti lalu sini. Okey, seterusnya D. Sebuah kapal terbang bertolak dari A ke arah barat. Dari A, mana A tadi? Daripada A ni, dia pergi ke arah barat. Ke arah barat dia pergi, maksudnya menghala ke B lah. Sepanjang selarian latitude dengan purata laju 450 knot. Lepas tu soalan ni apa dia? Kapal terbang itu mengambil masa, okey. Yang ni dia dah masuk tajuk lain sedikit. Tak apa, tak ada masalah, senang je. Sebuah kapal terbang bertolak dari A ke arah barat. Okey, kita tengok balik Dia kata, A ni, dia kata dia bergerak macam ni. Daripada A tadi, dia bergerak ke arah ke kiri ni, sepanjang selarian latitude, iaitu dia bergerak kalau bulat macam ni, kalau sini A, dia bergerak ke arah sini, ke arah barat. Dengan selarian latitude tu dengan purata laju 450 knot. Ini laju. Okey. Seterusnya kapal terbang itu mengambil masa 7 jam untuk sampai ke titik D. Mana titik D dia? Dia ada, titik D dia tak bagi tahu. Jarak dalam batu nautika dari A ke D. Okey, cerita dia bagi tahu macam ni. Daripada A, dia bergerak sepanjang selarian latitude ni. Okey, selarian latitude bila dia bergerak macam tu, masa dia 7 jam dan purata laju. Okey, sekarang kena ingat. Purata kena kira macam ni. Total distance kena bahagi dengan total time. Okey, ini adalah formula untuk average speed kan. Yang formula yang kita buat yang sebelum ni. Okey. Jadi total distance kena bagi dengan total time. Okey, average speed dia yang ni purata laju dia, total distance bahagi dengan total time. Sekarang average dia dah bagi 450. Distance kita tak tahu. Total time 7 jam. Sekarang kita nak cari total distance yang kita tak tahu. Faham kan? Faham kan maksud dia nak cari apa benda. Sekarang yang kita tak tahu adalah total distance sahaja. Sekarang so total distance sama dengan berapa? 7 darab 450. Okey. Sekarang total distance sama dengan 450 darab 7 berapa? 3,150. 3,150. Okey, sekarang apakah benda 3,150 tu? Jarak. Jadi jarak yang dalam batu nautika dari A ke D tu adalah 3,150. Apa benda jarak ini? Ini dia. Jarak dia dekat sini. Daripada sini pusing. Ini adalah 3,150. Yang macam kita kira tadi kan? Kita kira 3,150. Sekarang bagaimana kalau kita nak kira sudut? Dia kata nak tahu berapa longitude dia. Okey, sekarang bagaimana cara kita nak kira jarak A? Saya nak tanya. Kalau kita nak kira jarak pada selarian daripada sini, jarak bagi kan 60 kosong darab dengan 60 darab dengan kos berapa? Kos 55. Kos 55. Okey, kita kena darab dengan kos 55. Okey, saya dah tak boleh nak gerak dah ke sana. Kosong darab 60 darab kos 55. Kita dah selesai dah masalah yang tadi. Kita dah dapat dah total distance 3,150. Sekarang apa yang kita nak tahu adalah berapakah jarak yang dia lalu dekat sini, dekat pusat bumi. Yang ini adalah jarak di luar bumi. Sekarang kita nak tahu jarak di pusat berapa darjah. Faham? Itu yang kita nak tahu. Sekarang inilah sudut ni tak tahu. Sekarang kesemua ini adalah darjah theta darab dengan 60 darab dengan cos 55 sama dengan 3,150. Okey. Itulah kita kena buat sekarang. So theta
sama dengan 3150 bahagi dengan 60 cos 55. Okey, theta sama dengan berapa? 91.53. 91.53. Betul ke? Okey. 3150 bahagi dengan answer. Okey, betul? Dapat 30. Dapat berapa? 30.11 bla bla. Macam mana dapat gitu? 3150 bahagi dengan ini dengan ini. Bukan bagi dengan 60 darab pula. Awak bagi dua-dua ni. Awak darab dulu 60 darab cos 55. Okey. Kemudian 3150 bahagi answer. Saya dapat 9153. Sama tu. 9153 darjah. Okey. Maka sudut yang kita dapat tadi, oh sikit je lah saya lukis sampai ke belakang 3150 ni. Okey, maksudnya salah lah saya lukis ni. Ini bermaksud dia kata jarak dia adalah ini je 91.5 darjah je, sikit je. Maksudnya jarak di tengah itu adalah 91.5. Boleh faham tak? Sekarang. Faham. Sekarang dia tanya berapakah longitude D? A ni tadi berapa? A ni tadi nilai dia berapa? Dah ada nilai belum A? 15 darjah timur. Dia 15 darjah timur kan? 15 darjah timur. So berapa nilai untuk dia? Ini 15. Dah ambil 15 maka ini adalah Greenwich. Maka nilai dia adalah baki. Maksudnya 91.5 tolak dengan 15. Dapatlah dia punya nilai dekat sini. Berapa 91.5 tolak dengan 15? 76.5. So dia kata longitude D adalah 76.5. Bukan. Ni longitude D adalah 91.5 darjah tolak dengan 15, awak akan dapat 76.5 darjah. Apa dia? Utara ke barat? Utara ke barat. Timur ke barat? Barat. Barat. Sebab tadi A, sini adalah B. Jadi akan dapat A. Betul ke saya kira? Pasal apa? Tu betul. 3150 dah. Kemudian dia dah kira belum untuk tu. 3150 dia bagi dah belum? Tu dapat dah. Tu dapat. Tolak 15. Faham tak macam mana cara buat ni? Cikgu. Saya tak faham macam mana cikgu nak dapatkan Greenwich tu. Macam cikgu nak lukis bila. Okey, bagaimana saya dapat Greenwich tadi? Okey. Saya pergi dekat gambar yang ini. Gambar yang ni kira yang asal tadi kan? Okey, sekarang titik A ini kita dah tahu dia 15 darjah timur. Bila dia 15 darjah timur, bukankah 15 darjah timur itu diukur daripada Greenwich? 15 itu diukur daripada Greenwich. Jadi bermaksud macam ni, kalau saya buat bulat, sini adalah garis, point ini adalah 15 ini adalah di dalam ini. Maka itulah Greenwich. Inilah Greenwich dia. Maka kalau saya lukis dekat sini, ini mesti di tengah dia, dia akan jadi macam ni. So 15 dia akan ke sini sikit. Maka inilah Greenwich dia. Okey, inilah Greenwich dia yang baru. Sebab tu tadi sudut awak dapat tadi 91 kan? 91 daripada sini sampai ke sini adalah 91. Maka dia tanya berapa sudut dekat sini? Ini berapa? Jadi tu yang 91 pun berapa tu tolak 15 yang awak dapat 70 berapa tu, 76 ke 70 berapa dekat sini tu. Faham tak? Sebab tu dapat sini sebab diukur daripada Greenwich juga. Jadi inilah yang dia dapat tu.